Nak kata sibuk, tak sibuk. Kita ambil dia quality time, masa yang berkualiti, ambil sikit. Peluk anak kita. Dia nak pergi sekolah nak apa? Ini yang penting orang masa awal remaja ni, umur 13, 14, 15, 16, 17. Inilah masa dia banyak main game, banyak main kata orang tu perkara-perkara yang kita kata, yalah apa benda dia tengok, kalau boleh gadget-gadget anak ni kita perhati sikit, pantau sikit. Tengok, so tu dah ada handphone. Saya sendiri pun pakai handphone ni. Ni cucu saya tak nak handphone ni, sebab boleh main game. Jadi letaklah 3 hari 3 malam tak ada sampul nak sentuh. Selamat. Boleh? Jangan. Kalau boleh kita check anak kita main apa. Dan kalau boleh tuan-tuan, anak-anak kita tentukan malam anak ada di rumah. Jangan malam anak kita tak dekat rumah. Saya pesan ni, Rasulullah sabda, malam penuh dengan kejahatan. Anak-anak ni pandai. Kalau umur 9 tahun, 10 tahun cakap apa? Ma, nak keluar ke depan sekejap ma. Kawan-kawan nak tu. Dia keluar ke depan mula-mula tak pandai seorang. Ma, nak pergi taman sekejap ma. Lepas isyak balik. Dia bermulalah kepada kita kata gejala-gejala sosial yang negatif. Jangan lepas anak. Ini saya pesan ni. Sebab saya buat kes kaunseling demi kes, saya semua. Saya tulis buku, banyak buku saya tulis. Kalau boleh, jangan. Kalau boleh malam-malam jangan bagi anak kita keluar. Walaupun kita tak bagi, tegas, jangan keluar. Terus. Ikut ayah pergi semua. Dia comel tu rupanya, bila nak masuk pukul kata maghrib 7.30, 7.30. Pukul 7 macam tu, kita siap-siap dah kat rumah. Anak-anak siap-siap semua. Ikut ayah. Besar-besar ni pakai baju baju kekopiah macam ni. Bawa. Jangan pula pukul 7 suku, 7.20, 7.30, bapak masih kat TV lagi tengok bola. Gelak, ketawa-ketawa semua-semua. Orang azan buat pekak je. Anak akan hancur. Ini masalah kita orang Islam sekarang. Masalah orang Islam sekarang ialah ibu bapa tidak mengikut contoh Rasulullah SAW. Sebab tu kita tak ikut. Dia patut pukul 7 tu tutup TV. Okey, baik semua. Ni ayah nak pergi surau, main ikut pergi surau. Kalau bini kita, kalau anak dah besar, dia bawa pergi surau sekali. Kalau tak ada, ayah bukan rumah anak kecil lagi. Yang wajib pergi ke surau untuk solat berjemaah ialah lelaki. Wanita ni kalau ke lapangan datanglah. Macam malam ni ada majlis datang. Tapi orang lelaki, kita bawa anak kita insya-Allah selamat ni. Sebab anak-anak datang surau, apa tujuan dia tuan? Paling tidak dia dengar tu imam baca tadi doa, tengok muka tu imam, tengok muka jemaah. Sebab dia buat dengan akal, jemaah akan cakap, kenal kau ni, kau anak Haji Musim ni, aku cakap apa kau. Sebab hari ni kita jaga tepi kain orang tak ada. Dulu orang Melayu jaga tepi kain orang, hari ni tak jaga. Tegur anak sebelah, kena menampar bapak. Jangan sibuk-sibuk jaga anak saya, jaga anak sendiri. Ini berlaku ni kat Kelang dia. Lepas tu hari ni orang tak kisah. Tengok anak tu, jiran sebelah hisap rokok, pada tahu anak siapa jiran sebelah. Kenapa tak tegur? Tak boleh, bapak dia harimau berantai. Kita tegur, kita pula dilundah. Jadi kita macam mana? Bila kita jemaah surau macam ini, kita kenal. Oh ini ya, ni bapak kau ni anak-anak ni yang kenal. Jadi dia malu-alah. Malu-alah. Hari ni kalau tak malu-alah, budak-budak dia akan buat benda pelik-pelik tuan. Sebab tu kita Islam, kenapa Allah menyediakan ni rumah Allah ni, surau, masjid. Bagi orang bukan Islam, mereka berkumpul kat mana? Kat kelab. Malam ni kat kelab. Tu Klang Club. Dekat stadium tu Klang Club. Pergi tengok mana? Tapi ramai ada orang Melayu isu. Duduk lepak. Buat apa? Ni jiwa roh ni tak ada. Dia tengok surau tu ada orang kat sini. Lalu tengok surau, ada benda tengok je. Tengok surau tak ada. Tapi kita kenalah berdakwah kepada mereka. Kita dakwahlah. Dakwah secara perlahan, ajak datang ke surau. Dia tengok Pak Ali tadi, dia tahan semua kat situ. Allah Akbar. Saya pernah jumpa orang ni. Orang lalu tak, Ali ada ceramah saya. Saya duduk dalam kereta, dia tak nampak saya. Dia tak nampak saya duduk dalam kereta. Saya cakap dengan PA saya, tak pernah jumpa lah orang surau macam ni. Cuma orang lalu dia berhenti. Mula-mula kita orang fikir juga, ini siapa ni? Kadang-kadang kita lalu dia tahan kita pula. Rupanya dia tahan, dia beritahu malam ni ada ceramah, malam ni ada ceramah. Allah Akbar, tuan. Kalau ada lah makhluk macam ni tiap-tiap surau, hidup surau, hidup masjid. Lepas tu kita tuan, ada setengah dalam surau masjid jemaah ni kena memang ada kaki menyibuk macam Pak Ali. Tapi menyibuk yang positif.
Ini ada tengok suruh, tidak, kelam, tak hidup. Ada seperti kelam-kelam. Dengan tu imam pun muka kelam, Bilal pun muka kelam, semua kelam. Dengan suruh-suruh sekali kelam. Sebab apa? Ni, dalam tu ada kita kata jemaah tak ada. Ada hasad dengki. Datang suruh hasad dengki. Datang masjid hasad dengki. Puak-puak. Siapa yang dia orang? Kalau yang bawa macam ni, ini bukan Nabi ajar. Nabi tak ajar. Kita orang Islam semuanya bersaudara. Nabi dah kata, kita orang Islam semua bersaudara. Ini bukan batu-batu. Tak boleh. Kita ajar. Kalau yang pakai skirt pun, kita ajar. Jangan pula, ni ahli neraka. Kau pakai skirt. No, ajar je. Hari sore alah Pak Haji, saya pakai skirt. Tak apa. Besok kau pakai labu sikit. Kau datang Pak Haji tunggu Pak Haji. Tak apa. Ini yang dakwah dibawa oleh siapa? Tuan-tuan tu lah tak baca buku. Siapa yang buat di Indonesia? Iaitu Profesor Hamka. Baca buku Hamka itu. Hamka siapa-siapa datang ke masjid dengan pakai seluar pendek, dia tak marah. Tak apa, tak apa, tutup sedikit. Jangan bagi bapak nampak itu. Kalau kita suka menghukum. Nampak tu terus cakap, ini kafir, kau masuk neraka. Hari ini senang penuh mengkafirkan orang. Sebenarnya ingat, kita mengkafirkan orang, kafir datang pada kita. Kita doa bukan pada orang, doa itu patah balik. Doa, jangan buat. Islam tak ajar seperti. Islam ni penuh dengan hikmah. Lepas tu didik anak pun dengan penuh hikmah. Anak nakal, tengok ni, rebuk di rumah bapak ni. Tak apa. Ni bapak sabar. Bapak sabar. Dah, memang maju. Sebab dia cemburu. Dia dah ikut tadi bapak dia, sekarang abang pula dulu. Ini namanya ada anak tu apa dia? Ada anak sabar. Saya dah rasa dah sama macam ni. Ni belum lagi malam-malam ni, nak tukar lamping. Dulu pakai lamping apa? Bukan lamping pakai puan. Saya nampak orang gaji tak ada. Malam-malam saya tukar lamping. Dulu. Itu napkin. Tak boleh. Tuan-tuan. Jadi sabar, mak sabar. Boleh? Okey, saya ambil masa sikit lagi Okey. Ni tuan. Ni. Saya pergi ibu bapa ni, peranan utama. Ni tuan. Jadi sebagai ibu bapa ni siapa? Peranan kita pun tuan. Yang pertama ialah kita jadi teman baik. Teman baik kepada anak kita. Jadi kawan. Anak bila remaja je kita jadi kawan. Besar sikit macam Ikmal tadi tu, peluk dia, sentuh dia, jadi kawan. Nabi SAW bersabda, bila anak kita dah masuk awal remaja, maka anak itu kita jadi kawan dengan anak itu. Ini yang pertama. Yang kedua, ibu bapa ialah sebagai pemimpin. Anak cemerlang ni, seterusnya ibu bapa jadi ketua, bapa jadi ketua. Kita jadi ketua keluarga bapa. Tapi ketua keluarga mesti ada ilmu. Ilmu keibapaan. Kita khusus kahwin 2 hari tak cukup. Sebab tu majlis-majlis macam ni di surau-surau masjid kena ada ni macam ni ceramah keibapaan. Sebulan sekali buat elok di surau-surau. Sebab nak kupas satu isu. Biasa tajuk-tajuk ceramah umum dan sebagainya. Fokus ni. Tuan Malik, bab ni ketua. Macam mana jadi ketua keluarga? Malik ubah peranan sebagai bapa. Peranan sebagai ibu. Kalau ibu sibuk kat dapur, bapa kena duduk kat meja tengok buku kerja sekolah anak. Berapa ramai hari ni anak tingkatan 3 tak tahu baca CV, matematik gagal, sains gagal, iaitu solat pun tak tahu. Sebab kita serah budak-budak kat sekolah. Kita sebagai ketua keluarga, sebagai bapa, minta maaf balik. Saya dulu balik rumah malam-malam, saya ada whiteboard satu, saya duduk kat sini. Isi saya duduk dapur masak. Alhamdulillah anak saya semua berjaya. Dia nak bagi anak berjaya ni tuan-tuan. Anak-anak tuan-tuan semula jadi dan boleh dijadikan. Saya ulang sekali. Anak-anak tuan-tuan semula jadi dan boleh dijadikan. Nak jadikan apa anak? Nak jadi anak kita mak hafiz boleh. Nak jadi anak kita doktor boleh. Nak jadi anak kita juru ukur boleh. Nak jadi chef boleh. Kita buat apa ni? Sebab ibu bapa lah yang akan mencorakkan anak-anak. Ini siapa kata? Bukan pakar psikologi, bukan pakar kaunseling, pakar motivasi, tapi ini yang dinyatakan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ibu bapa lah yang akan mencorakkan anak-anak itu. Kita ni tuan, besar pada ibu bapa tuan.
dan ibu bapa juga sebagai guru, sebagai mentor. Ini jawapan. Ini sumber pendidik jawapan. Yang pertama iaitu Al-Quran. Yang kedua hadis. Dalam Quran banyak bagaimana nak mendidik anak jawapan. Surah Luqman. Surah Luqman cerita Luqman ni dalam kitab tu, dalam Quran kata apa? Surah Luqman, bahawa Luqman ni ialah tak tahu asal usul dia di mana, tapi dia ialah seorang hamba Allah yang warak, yang Allah cerita kisah dalam Quran. Luqman hebat Luqman. Dan ada ulama menyatakan bahawa Luqman ini mungkin juga salah seorang daripada Nabi. Nabi ramai. Kemudian Luqman, cerita pasal Luqman, macam mana Luqman bercakap-cakap dengan anak dia. Ya bunayya, nampak tu? Lembut. Lepas tu kita orang panggil bapa, kalau panggil anak, panggil dengan lembut. Panggil, aduh, orang Angat. Macam juga kita suami panggil isteri. Sebelum kahwin panggil apa? Sayang. Ni ramai datang klinik saya. Sebelum kahwin panggil apa? Panggil B. Ada yang panggil apa? Bitut. Ada. Sebelum kahwin. Dah kahwin panggil apa? Oi. Bini dah bulat macam peti ais, panggil peti ais. Oi, bulat please. Dah kahwin. Sebelum kahwin, Bi, sayang, darling. Panggil ayam, panggil sayang. Dah kahwin panggil ayam. Nampak tak? Kadang-kadang kita panggil bini tu, panggil anak. Anak ni semua Nabi kata apa? Kita panggil nama anak elok-elok. Nama dia Hamzah. Panggil Hamzah. Wahai Hamzah, wahai anakku macam ni. Dan orang Melayu ni terkenal dengan apa? Along, Anga, Ucu. Panggil. Ini bahasa Quran. Ni dalam Quran. Hadis kita. Ni kita jumpa kaunselor dan sebagainya nombor ni jawapan. Bagaimana kita nak merawat anak kita mengikut tahap usia. Kalau anak-anak tuan kita nak jadi anak yang baik, 1 hingga 7 tahun tengok tu Nabi ajar. Ini saya quote daripada sirah Rasulullah SAW. Tuan-tuan, 1 hingga 7 tahun didikan bersahaja. Besar-besar ni. Kita tak boleh, kita nak marah sangat dia, tengok. Sekali tonging sana, sekali tonging sana, sekali tonging. Kita dah kata, kau tak kerti bahasa. Tapi kalau tua-tua punya tuan-tuan itu tonging, itu memang tak kerti. Betul kan? Atau beri ceramah misalnya tidur, duduk, main benda lain, itu tak boleh. Kalau kanak-kanak, batu ni tengok. Kita didik kanak-kanak tu, tuan-tuan saya nak pesan Karyah dan juga ahli surau. Kalau kanak-kanak datang, jangan marah dia. Ada surat ni ahli tentang kuasa surau. Ada malam ni mana datang budak ni nak makan dulu. Mulut tak ada insurans langsung. Biarlah budak-budak datang. Memang budak-budak dia suka makan. Kita orang 60 nak makan apa lagi? Gaul ada, kencing manis ada. Betul? Bagi kanak-kanak, lagi gambar kanak-kanak. Sebab tu tuan-tuan, Nabi SAW cukup suka kanak-kanak. Nabi cukup sayang kanak-kanak. Nabi kalau nampak kanak-kanak, Nabi akan bagi gula-gula. Jadi kalau datang suruh kasih marah tu tak datang. Nak buat apa pergi suruh? Orang suruh aku main garang, halau anak aku. Dia kata anak aku semua datang suruh ni menyibuk je. Dah yang datang semua dah warga emas. Nanti yang rokok semua sekelu bunyi. Betul kan? Sebenarnya kita nak menarik golongan kanak-kanak, golongan remaja. Sebab yang banyak masalah ni ialah golongan remaja. Macam kita ni semua, insya-Allah Allah dah bagi hidayah. Dulu zaman remaja nakal juga. Jangan cakap bohong lah, semua nakal termasuk saya, betul kan? Kita zaman remaja belum dapat hidayah, betul kan? Belum lagi kata orang tu Allah bagi petunjuk pada kita untuk ni. Ada orang kadang-kadang umur 60 baru dapat surau. Betul. Masa umur 30, 35 tak pernah dapat surau. Sembahyang pun kadang 5 waktu tu sekali dia sembahyang. Itu pun main laju 2 minit je. Betul kan? Tapi umur 50, 60. Sebab apa? Peluangan Allah bagi. Jangan kita tu mana lampang lepas tahun, serahkan disiplin dan tunjuk ajar. Ajar anak kita adab-adab. Batu Luqman ajar anak dia apa tuan-tuan? Wahai anakku, hendaklah kamu misalnya bila berjalan depan orang tua, maka hendaklah dengan sopan, jangan bongkak, jangan sombong, jangan ujub, nampak? Jangan sombong. Kita ajar anak kita jangan sombong. Tahu mana? Batu orang zaman dulu lalu depan orang tua tunduk je. Dulu. Sekarang dah tak ada. Bapak-bapak tak ajar. Bapak tak ajar. Hari ni tengok orang muda-muda main kuah ajar ni. Berapa ramai kalau orang tua misalnya motor dekat depan pelasah orang tua, tak ada hormat orang tua. Kita dulu tengok orang tua, pakcik ni tua. Tahu pakcik? Pakcik nak pergi dulu, pergilah pakcik.
Pergilah pakcik, tak apa. Dia tahu dah pakcik tu berjalan macam semut, betul. Dia bagi, tapi tangan tak ada. Cuba, sekarang dah tak ada. Kita, tuan-tuan puan, kita ibu bapa yang dalam rumah ni kena cakap dengan anak. Cakap selalu elok-elok, cakap semua sopan. Satu lagi, kalau ibu bapa selalu cakap kasar, anak akan cakap kasar. Kalau mak bapak bawa kereta suka langgar trafik light merah, anak pun nak ikut. Ibu bapa suka buang sampah, keluar, anak pun suka buang sampah. Apa saja mak bapak buat, anak akan ikut. Nampak tu. Kalau tuan-tuan ni suka datang surau bagi sedekah, anak tengok mata ada orang kadang nak sedekah, dia bagi anak dia, nah masuk tabung dia. Ajar anak daripada kecil untuk bersedekah. InsyaAllah anak kita bila besar nanti dia akan bersedekah. Saya percaya tuan-tuan dalam ni mungkin dulu banyak tengok bapak bersedekah benda, jadi dah berjaya sekarang, dah jadi orang sekarang bersurau. Ni ekor ni saya percaya ni. Ini bukan duit surau. Ini mesti ada orang, saya nak bagi Pak Ali ni satu, ni satu. Orang bandar lain tu. Surau saya pun sama. Pengurusi surau cakap apa? Kita nak pasang akaun 10. Sekejap lagi dah ada 10. Yang tak dapat pula marah. Kau seorang nak masuk syurga, aku nak juga. Bergabung. Di bandar ni satu kelebihan ni tuan-tuan. Saya tengok sekarang ni surau-surau masjid-masjid di bandar lebih hidup daripada di kampung-kampung. Kalau zaman dulu kampung, sekarang kampung, ya Allah, malah adalah 3 orang. Tak cicak dia banyak dia makmum. Ini tuan-tuan tengok surau bersih nampak saja. Betul tanya pergi saya tu. Saya ada beri ceramah untuk surau lah. Allahu Akbar, sedih betul saya tengok. Tak cicak penuh. Dengan dia tempat air sembahyang tu, ya Allah, saya tengok kesiannya. Jauh sekali lah. Dengan aircon, dengan apa, kipas pun tak ada. Allah, imam pun tak semangat. Imam tu masuk diam je. Imam. Saya kata kenapa? Orang ramai duduk keliling-keliling ramai. Bila azan buat benda. Ini tanda-tanda. Perempuan ya? Ini tanda-tanda maknanya apa tuan-tuan? Mana roh keimanan, karya kat situ tak ada. Macam tuan-tuan ni insya-Allah alhamdulillah. Ramai datang. Penuh pun malam ni. Allahu Akbar. Perempuan ni. Ni minta akaun 1 bagi 2. Kita bagi rumah Allah. InsyaAllah kita bagi rumah Allah, sedekah rumah Allah tuan-tuan ni. Allah akan sediakan kita syurga nanti di akhirat nanti insyaAllah. Sedia tuan-tuan ni. Baik tuan-tuan, tengok lagi 15 hingga 21 tahun ialah kita berkawan. Kita jadi apa tuan-tuan? Jadi badi ni apa? Kata orang sekarang jadi mentor lah. Bapak ni jadi mentor kepada anak-anak, mak jadi mentor kepada anak-anak. Mak rapat dengan anak perempuan, ayah rapat dengan anak lelaki. Kalau tengok anak kita tu dah mula bapa tuan-tuan, bila umur macam ni, dia paling rapat ialah dengan kawan sebaya, the peer group. Ni macam Iqbal ni, apa masalah cerita dengan kawan ni. Girlfriend pun dah ada. Mana dah ada girlfriend? Kau cakap betul kan? Tak ada. Kau handsome macam tak ada girlfriend. Bagus betul budak ni. Belajar lama belajar tinggi-tinggi, pandai-pandai, kahwin dengan orang Bosnia. Lawa Bosnia. Betul? Betul? Oi, mantap betul kau ni. Betul? InsyaAllah dalam surau nampak betul kau Bosnia ni. Betul? Dia belajar dekat Rusia, ramai yang jumpa saya. Belajar dekat Rusia, kahwin dengan orang Bosnia, kahwin dengan orang Arab, kahwin dengan orang mana. Dia nak lah orang, kalau anak-anak kita ni doktor jadi engineer, dia nak lah. Kalau kerja-kerja biasa tak nak dia, betul Orang Arab ni biasa, orang-orang luar ni dia sekali makan ayam 2 ekor, 3 ekor. Kalau orang Melayu kita 1 pera tak habis. Dia sekali ayam 3 ekor. Betul betul. Sebab apa? Dia orang cara dia makan lain. Tahu boleh? Jadi nak kahwin dengan orang macam ni, kita kena ada ni pendapatan lebih lah. Kena belajar pandai. Kemarin okey, 21 tahun ke atas perempuan beri pilihan untuk anak bertindak sendiri. Sebenarnya bukan itu, maknanya bukan pilihan bebas, tapi kita sebenarnya bagi anak-anak kita pilihan. Tuan-tuan, dan tugas beberapa ini sebenarnya tekanan dan kemesraan. Saya nak beri hari tuan-tuan. Apa yang perlu dibuat tuan-tuan? Yang pertama ialah beribadat bersama. Macam tuan-tuan datang malam ni, apa kita buat? Bawa anak-anak datang surau. Ini tuan-tuan macam ni. Kegi kita balik bersama-sama. Lepas tu kita puji anak kita. Anak buat elok, puji. Kalau kat rumah misalnya anak basuh pinggan mangkuk, anak dalam surau malam ni, dia keluar masuk kereta, cakap dengan anak, ayah rasa bangga dengan Akmal ni datang surau bagus. Susah nak cari remaja macam kau. Tak tuan-tuan, remaja datang ke surau hari ni memang susah. Kalau anak remaja nampak kat surau, alhamdulillah. Tuan-tuan,
Kalau macam kita semua ni dah 5 siri, 6 siri datang ke surau, itu bukan pelik, itu memang patut. Kalau 5 siri, 6 siri tak datang juga, memang ada benda tak betul. Kemudian kemudian belai anak kita tuan-tuan. Lepas tu kenali perangai anak kita. Kita kenal anak kita apa perangai tuan-tuan. Kenal rakan-rakan anak, tengok anak-anak kita tuan-tuan. Dan tegas dalam senyuman. Kita tengok anak ni, kita tegas, senyum anak kita. Kemudian jadi idola sebagai bapa, sebagai ibu, jadilah anak yang ibu bapa yang baik. Luangkan masa. Ini tuan-tuan, sibuk macam mana saya tahu ni, orang bandar ni sibuk. Kita di bandar kadang keluar sebelum subuh, balik lepas isyak. Jumpa anak kadang-kadang setengah jam je. Tapi gunakan masa setengah jam tu bersama dengan anak-anak. Duduk dengan anak sekejap, memang penat. Jadi mak bapak ni memang penat. Saya nak beritahu tuan-tuan, penat kita tu hasilnya bila anak kita dah berjaya. Anak dah berjaya, abang kita tengok. Sebab tu tuan-tuan, masa anak kecil-kecil minta tadi doa, kita bukan apa kita penat, tak apa. Sebab tu ibu bapa mesti satu pasukan, sama-sama kita didik anak-anak nak berjaya. Jangan orang lelaki serah pada isteri je, jangan serah pada si isteri je. Ni anak ni 8 orang, kau belalah, abang sibuk cari rezeki, kau tengoklah. Itu yang bini tu kadang-kadang, alah aku anak ramai, penat. Pukul 9 dah tidur dah bini dah tidur, suami balik, isteri dah tidur. Kalau dah penat, sebab apa? Suami tak tolong atau tuition, tengok buku sekolah anak. Saya nak pesan ibu bapa ni, nak bagi anak pandai senang je. Tiap-tiap malam tengok buku sekolah kerja anak. Sebab apa? Anak-anak kita semua diberi kerja sekolah oleh cikgu sekolah. Saya pernah jadi cikgu dulu. Saya mengajar sekolah ketua Malayimah Kelang. Stop. Lalu tadi anak murid bukan suruh cikgu, saya pun tak kenal. Kita biasa tak kenal anak murid kenal cikgu. Betul tuan-tuan. Jadi tiap-tiap malam cek buku sekolah anak. Ni budak-budak ni cuti 3 hari ni. Kadang kita tanya, Ingat ada kerja sekolah ke? Tak ada. Ni sekolah Sungai Pinang ni ada kerja? Tak ada. Cikgu tak lagi pun. Cikgu semua malas. Sebenarnya dia yang malas, bukan cikgu. Sebab tu kita mak bapak kita kena cek, tengok buka buku sekolah, tengok matematik, tengok sains daripada kecil. Kalau masuk pada umur tingkatan 4 dan 3, dia dah mula dah. Dia dah mula sorok tuan. Lepas tu kita dah susah. Lepas tu nak menentu bulu, biarlah daripada rebut. Orang Melayu pandai tu. Daripada kecil, ni tengok. Ni besar-besar ni, kau tengok kerja sekolah tiap malam. Dia lemah matematik, dia lemah sains, lemah agama, lemah apa, kita boleh tunjuk. Sekarang sekolah rendah dah ada sejarah budak paling suka tak baca. Tengok sejarah. Ada jumpa saya, orang nampak bawah. Kenapa kau tak suka sejarah? Budak dia cakap apa? Alah, hantu, kita mesti hantu. Nak buat apa? Baca orang dah mati. Astagfirullah. Dia kata orang dah mati. Memanglah. Dalam sejarah semua kisah Mak Kilau, kisah Tunku Abdul Rahman, betul kisah Tunku Razak, betul kisah-kisah ni pejuang-pejuang dulu. Kalau kisah Nabi-Nabi, kisah kalau pendidikan Islam, kisah-kisah saya Rasulullah SAW, semua dah mati. Jadi kita nak kena balik bercerita. Kalau anak tak suka baca buku tu, ambil buku dia baca. Saya tu anak saya yang suruh perempuan bayar ni akmal lelaki, dia tak nak baca buku. Saya duduk malam-malam baca. Pak isteri saya cikgu Tessa, cikgu bahasa Inggeris, garang. Isteri saya memang garang. Dengan anak-anak ni, saya nak pesan ibu bapa, saya nak pesan dalam rumah tangga ni, seorang garang, seorang lembut. Jangan dua-dua garang. Dua-dua garang, anak keluar. Dua-dua lembut, anak rosak. Lepas tu kalau misalnya mak misalnya suka bebel, bapak jangan pula sama macam mak juga. Mak anak bebel, mak pula bebel, bapak pula bebel, betul-betul. Anak keluar. Jadi kalau anak mak bebel, anak mengandung kita cakap betul, mak cakap betul. Jangan pula memang mak kau tu ayah bebel. Habis. Kita bercakap dengan anak kita bahawa mama cakap tu betul. Maknanya apa? Serasi. Biar anak hormat mak, jangan anak tak hormat mak. Ni ada juga di dalam bapak, alah mak kau jangan tengok sangat cakap dia. Jadi anak tak hormat. Bila kita sesi 3 hari, anak keluar malam, mak tegur, tak ada. Saya pesan jangan bagi keluar malam. Dia keluar mulai seokor sebatang sampai ke padang 2 batang. Sebab di padang tu ramai mengedar dadah.
Dadah hari ini berada di mana-mana, termasuk di depan sekolah. Sebab tu peluk tadi. Kita nak tahu, saya tahu Akmal tak isap rokok. Budak kalau isap rokok, kita peluk dah tahu dah. Peluk bau rokok. Saya anak saya tu senang nak tahu isap rokok. Saya peluk dia, cium. Dia dah tahu dah. Ayah tak tahu isap rokok ke. Tak isap rokok lah ya. Betul. Tapi anak saya dua orang isap rokok. Jadi belajar, jadi pilot, stres isap rokok. Saya kata stop ni, jangan isap rokok lagi. Tak bagus. Ayah tak isap rokok, tapi dia tak isap depan saya lah. Isap siap-siap isap rokok. Saya bau. Kadang-kadang saya nampak rokok, saya ambil, saya simpan. Saya sedekah dekat tu. Ada untuk siap kat surau masjid, suka isap rokok. Ya, panggil kat dia. Kita panggil kat tu siap. Siap kemain suka. 2 bungkus dah berapa? Sebungkus 14 ringgit. Tu kan cakap. Dapat 2 bungkus suka dia. Tu kan? Kalau apa? Anak saya cari rokok tu. Tapi nak tanya tak berani. Mana ni dia tanya. Tadi bibi pada. Bibi cakap tuan dah ambil dah rokok kamu. Ada orang. Jadi sebenarnya kenapa kita nak galakkan supaya anak kita ni ada boleh cakap dengan kita. Rupanya bercuti bersama. Ni cuti 3 hari ni. Kalau boleh masa bersama dengan anak-anak tu. Jangan pula sibuk. Bila cuti macam ni kita sibuk pula. Kita seorang-seorang main golf seorang, mancing, teruk duduk tengah laut 3 hari 3 malam. Berapa? Tolong puan. Kalau anak kita gagal, siapa boleh tolong anak kita? Tak ada siapa boleh tolong. Saya cakap terang. Kalau anak kita dapat 8B, tak ada orang boleh tolong. Pergilah minta siapa wakil rakyat kaum dia, walaupun dia nak pilihan raya datang siang malam datang rumah kita. Undi saya. Tapi pergi jumpa dia, Tok, anak saya dapat 8B. Minta maaf ya. Saya nampaknya saya tak dapat tolong. Sebenarnya tak payah minta tolong pun. Kalau 88A terus masuk universiti boleh. Tuan-tuan, pagi tengok anak kita. Pagi anak pada pandai. Sebab saya nak beritahu apa pelajaran yang boleh mengubah nasib keluarga kita. Pelajaran. Saya orang susah. Bapak saya buruh cuci longkang semua. Saya belajar sungguh-sungguh. Berjaya macam ni. Saya tengok ayah saya cuci longkang, saya menangis. Gaji masa RM70 sebulan. Tanggung anak 7 orang. Anak 7. Hutang kedai RM150. Bayar hutang RM20. Kena bahasa yang di sini hari-hari. Bila ambil hutang ni, kalau dulu punya bulan tak ada bayar, apa? Dulu suka beli biskut apa dalam ting untuk makan 7 beradik. Kita panggil biskut apa? Biskut mayat. Budak-budak pun tak tahu biskut mayat ni. Biskut kecil. Tak minum. Saya mula minum susu ketika umur saya 17 tahun. Bila abang saya yang pertama jadi cikgu. Jadi cikgu, baru dibeli. Susah tuan-tuan dapat tu. Betul? Jangan buat. Dengan anak-anak kita jangan buat tuan-tuan. Janji dengan anak-anak misalnya anak pandai dapat 5A, nak bagi hadiah misalnya basikal. Bila masa-masa tak bagi, bajet ayah tak ada. Ayah minta maaf, ayah tak bagi basikal. Ayah boleh bagi basikal mainan ni. Betul? Janji jangan mungkin. Airkan anak-anak ni. Kalau anak tuan-tuan nak besar ni satu. Saya banyak buat kes. Kadang ada anak kita 5 orang ni, yang pertama pandai 8A, 7A, 6A. Nombor 4 ni tak pandai, tak 8B. Bila saya makan, kita cakap, ni per untuk yang pandai-pandai. Kau yang 8D, ambil botol ayam, pakai. Ibu bapa yang dikasih sekalian, kadang-kadang yang bela kita bila tua siapa? Yang tak pandai ni bela kita. Saya banyak kes. Pak yang pandai ni sentiasa sibuk. Dia telefon, ni ayah nak bawa pergi hospital tukang Puan Rahimah, nak ni buat analisis. Anak yang pandai cakap apa? Ya, saya tengah mesyuarat sekarang ayah. Ayah, saya nak pergi ke Tokyo ya. Tapi yang 8D mungkin tak sampai ke Tokyo. Dia telefon, kau kat mana? Ada ni kat rumah. Ayah nak apa? Bawa ayah pergi dialisis. Bawa dah ni. Jangan kita. Satu lagi, jangan banding-bandingkan anak. Kau hitam sangat ni. Ni macam mana salah ambil ni kau ni. Betul? Betul? Jangan beza-bezakan anak. Tuan-tuan, anak kita sama. Tuan-tuan, jangan beza-bezakan ni. Jangan aibkan anak. Dan saya nak beritahu ibu bapa pada malam ini, saya kata tadi semula jadi dan boleh dijadikan anak-anak Kalau anak kita dapat 8A, 9A, dia boleh buat jadi doktor, engineer. Ni IQ. Satu lagi Allah bagi apa? Iaitu skill, kemahiran. Skill. Ni tuan-tuan, kerajaan sediakan apa tu? Isu kemahiran belia tu tua, IKPN.
Saya mengajar di sekolah Teguh Panglima. Ramai anak murid saya hantar IKBM. Hari ni jadi jutawan. Ni, tokek elektrik ni. Dekat Andalas ada seorang anak murid saya. Oh, beli rumah tunai 2 juta. Dulu nak sekolah 8B, tidur je. Ni anak kita kadang-kadang ada kat rumah, ya. Dia tak pandai belajar, tapi dia suka ke dapur. Suka masak, suka apa, suka tolong apa. Tak apa, nanti ambil chef. Ada setengah ni tanda-tanda anak skill ni. Kita beli basikal tak sampai 2 hari, tayar belakang dah ke depan. Itu pandai tu. Jangan usah hati. Ada setengah tu suka melukis, tak imam. Melukis je. Tak apa. Ni kita ada IKM, isu kemerah-marah. Ni giat marah. Giat marah tuan-tuan tahu dia berapa? Saya bawa beli khusus bos-bos dia 265 giat marah. Free kajian bagi. Bagi yang lain bagi 200. Ni malam ni siapa-siapa anak-anak yang tak tahu nak ke mana ni, ni nak masuk universiti ni, nak masuk polis tak dapat. Hari ni nak masuk universiti pun mesti dapat 8A, 9A. Yang dapat straight A 11,000 orang lebih. Pandai, orang pandai ramai hari ni. Jadi kalau anak kita tak cemerlang apa masuk ni. IKM ada. Pernah dengar Institut Latihan Perindustrian, ILP. Nampak tu. Giat marah. Lepas tu IKBM, College Community. Banyak tuan. Semua ni Allah, yuran free. Kerajaan bagi lagi 200. Jadi kalau anak-anak kita misalnya SPM tak bagus, jangan risau. Kadang-kadang daripada sini satu hari anak kita dah jadi seorang usahawan yang berjaya. Ramai yang berjaya kadang-kadang tak pernah masuk universiti pun. Jangan ingat 8A, 9A itu semua yang berjaya. Anak murid saya ramai 8D. Hari ni jumpa saya, cikgu, saya ingat ke cikgu, dulu cikgu ni India kat Kelang. Kalau saya pergi kedai dia, masuk kereta apa free. Cikgu, dulu cikgu Kelang hujung cikgu, belakang cikgu, tidur. Wah, ini kau dah berjaya. Ada Tokek Perabot ada. Buka restoran ada anak murid saya. Sekolah tak tu. Dulu orang tak pandai sekolah. Kadang budak-budak dengan rumah lain, dia ada skill, kemahiran. Dia suka jahit-menjahit, hantar bagian jahit-menjahit. Boleh buat jubah. Buat jubah ni. Buat baju perempuan, tudung tengok. Hari ni tudung perempuan apa tak ada. Tudung awning pakai kereta 3 dia. Tudung ikan bawang ada 200 harga. Boleh buat duit. Jadi jangan pandang hanya yang anak 8A, 9A, 10A. Dan satu lagi saya pesan tuan, anak cemerlang dari segi akademik apa, tapi kalau dari segi misalnya kata solat tidak, hubungan dengan Allah tak ada, malam kita tuan. Anak pandai, nak buat apa pandai, tapi tak sembahyang. Tu ramai kadang-kadang bila mak bapak meninggal, bila Tok Imam datang ke rumah, orang datang duduk kat luar, duduk tengok. Dia tanya kenapa tak baca Yasin? Dah lama tak baca Yasin. Jangan main, ada tu. Tak apalah, Tok Imam uruskan semua. Nanti saya bagi Tok Imam token Tok Imam Tok Imam. Macam Tok Imam tu lah anak kepada arwah bapak dia. Sebenarnya dia lebih afdal anak yang memandikan jenazah, anak yang solat jenazah. Anak kita nak sedekah, itulah kita punya, kata orang tua, tanda kasih kita pada bapak kita. Tapi kalau kita tak solat, kita duduk kat luar, macam mana? Ini bahaya tuan. Walaupun bab tu kalau 8A, 10A, tapi kalau anak kita 10A, 11A, tapi dia beriman nomornya, alhamdulillah, dia kaya. Hari ni ramai orang kaya yang marah. Jangan pandai orang kaya, jangan pandang orang kaya tu ini mesti kaya sombong. Tak. Ni yang bagi ekor mesti orang kaya. Yang sedekah suruh banyak-banyak orang kaya. Orang biasa-biasa tabung lalu dia masuk RM1. Orang kaya tak, senyap-senyap. Jumpa Pak Ali, okey Pak Ali, ini cek sekeping, betul tak Pak Ali? Saya ada pengalaman juga ni buat masjid. Yang biasa yang kaya dia nak bagi, okey ji, RM20,000, okey RM30,000. Orang kaya senyap-senyap, tapi jangan beritahu nama saya. Tapi orang tengok dia, apa ni? Sombong. Dia bukan sombong, kadang tak ada masa datang ke surau. Dia banyak sembahyang kat luar. Jangan ingat semua orang sembahyang kat sini. Kadang orang bisnes ni kadang dia sembahyang dekat Tokyo, dia sembahyang kat Washington, dia sembahyang kat London. Orang bisnes, ya betul. Sembahyang kat Jakarta, sembahyang Jumaat kat Jakarta, besok petang kat Brunei. Hari ni kapal terbang ada tuan-tuan. Jadi jangan orang sebab kita jangan pandang kita daripada orang kaya tu, jangan cakap orang bukan. Orang kaya dia banyak ni.
yang kita kata dia wakaf, sedekah dan sebagainya tu boleh. Tapi orang-orang lain kita tumpah kalau tak ada duit apa boleh juga beri sumbangan ke sebuah masjid. Ni macam ni lah. Boleh? Ni semua ni anak-anak muda, tuan-tuan. Kalau tak ada kerja sangat, masuk jaman, cuci jaman. Cuci jaman. Tak apa. Dapat pahala, besar. Bila masuk jaman, orang nak buang air tu, ya Allah bersihnya. Dapat mana? Tapi bila masuk, ya Allah. Alhamdulillah. Pak Ali, saya ambil sikit ni masa apa ni? Boleh? Pak Ali kata ni, bagi sikit. Tiga dia soalan ni. Jangan marah pada anak-anak ya. Dan memaksa anak mengikut kehendak kita ya. Ni saya nak bagi sikit tuan. Ini last sekali saya nak bagi jawapan ya. Ingat, jika anak hidup dalam kesabaran, dia belajar jadi penyabur. Tuan. Jadi kalau anak-anak ni tuan apa? Allah kata apa tuan? Sabar, solat, buat kebajikan. Sabar, solat, buat kebajikan. Tiga ni Allah ulang banyak kali. Surah Al-Baqarah, Surah Al-Nisa, Surah Al-Imran. Tuan baca, buka balik Quran berkali-kali. Sabar, solat, buat kebajikan. Jadi ni tuan, kita ada anak kita sabar. Kalau kita bapak-bapak tak sabar, anak jadi tak sabar. Jika anak hidup dalam kritikan, kita kritik anak kita. Anak kita dapat markah rendah, apa kita kritik? Tuan ni bodoh lah, dapat 16%. Jangan guna perkataan-perkataan ni yang kata orang tu yang menghina anak. Jangan. Ibu-ibu saya pesan, ibu-ibu cakap itu jadi doa. Jangan bermain. Mak pun cakap sekali tak jalan. Orang lelaki lambat sikit. Sebab yang mengandungkan anak ialah ibu. Begitu juga isteri. Kalau suami misalnya nakal ke apa benda, dah kata orang ada girlfriend ke apa benda, jangan pula doa, ya Allah Tuhan aku, ni suami aku, balik lagi, labur dia aku. Doa ya Allah Tuhan aku, buka pintu hati suami aku. Buka pintu hati suami aku. Doa. Bangun malam buat tahajud, insya-Allah. Orang perempuan ni, insya-Allah Tuhan tunjuk. Allah buka hijab. Orang lelaki ni dia memang dia nakal sikit. Orang lelaki nakal sikit. Sebab pun akal lebih. Orang perempuan emosi lebih. Dia akal lebih. Dalam dunia dia 9/10 tu dia fikir banyak akal dia. Orang perempuan tak, dia cepat melenting dan sebagainya. Tapi orang perempuan kenapa umur panjang? Kajian menunjukkan orang perempuan umur panjang 10 tahun. Sebab pun dia suka meluahkan perasaan dia. Bagus. Jadi kalau bebel perempuan dia teruskan umur panjang. Orang lelaki lain ni, orang lelaki cepat meninggal kita. Sebab kita suka simpan. Orang lelaki biasanya introvert. Dia trait personality introvert. Perempuan extrovert. Lepas tu suami biasanya ada masalah. Bila isteri tanya, bang ada masalah apa? Tak ada apa. Ni kau tak percaya ni, balik lagi isteri tanya, bang ceramah apa bang? Tak ada apa, biasa je. Dia tak mau bercakap. Kalau isteri tak, bang abang dengar ni bang tak cakap. Abang dengar. Saya datang pula, ambil nak tip ni daripada ni buat rakam balik. Pagi saya nak tip satu, saya nak tunjuk kat rumah tu, contoh. Orang perempuan, orang lelaki tak. Dia balik dia bila isteri tanya, bang hari ni ceramah apa? Biasa je. Biasalah macam abang cakap dengan kau. Orang lelaki biasanya dia introvert. Sebab tu orang lelaki suka simpan. Dan kita simpan dan akhirnya apa? Sebab tu hari ni tuan-tuan tengok dalam orang tua-tua, dalam kampung mana-mana, ramai perempuan. Orang lelaki jalan dulu. Sebab orang lelaki suka simpan. Tidur malam misalnya tersedak 2 kali, tu meninggal. Orang perempuan tak. Orang perempuan dia akan suka bercerita. Abang. Dia bercakap, abang, tengoklah abang, tengoklah apa tengok. Kau tak percaya kan, naik kereta ni je, naik motor je tu, abang, betul tak? Kalau lelaki tak? Ya, kau ni tak ada habis lah cerita Allahu Akbar nampak tu. Jadi sebenarnya itu ialah karakter. Jadi ini dia. Kemudian kita tengok juga, jika anak hidup dalam pujian, dia belajar menghargai. Anak kita bagus, dia buat kat rumah cuci pinggang satu, cuci gelas satu, kita puji dia. Tengok Alung ni bagus. Kau tak percaya rumah balik cuci beban. Anak kita cuci pinggang bagus satu, kita puji dia. Malam besok kita belum habis makan, dia jauh cuci dah. Sebab nak dapat pujian. Ni pujian. Dia suka ni. Dia dapat pujian dia suka ni. Tapi jangan kita ni anak hidup dalam kekerasan. Dia belajar melawan. Lepas tu tuan-tuan, ibu-ibu jangan kasar dengan anak-anak. Bila kita kasar, anak kita akan jadi seorang yang agresif. Dia kuat melawan.
Dia kahwin nanti pun dia akan terkeng-terkeng bini dia. Lepas tu isteri-isteri kalau suami suka menengking, mana bapak dia dulu suka menengking juga. Dia akan ikut. Dia ikut modal. Lepas tu kalau kita kahwin, kita dapat suami yang macam mana? Suami yang lemah lembut. Kan? Ajak makan. Ya, main makan ya. Main sayang, main anak-anak main makan. Anak ayah main makan, main sayang. Itu lembut, bapak dia aja lembut. Tapi anak juga, makan. Oh, berantak. Sebab dulu bapak dia ajar. Sebab kita bapak ni, kita ialah model. Kita ialah sebagai contoh kepada anak-anak. Tengok Rasulullah SAW bila bercakap. Rasulullah Nabi bila bercakap lemah lembut. Nabi jarang tinggi suara kecuali hal-hal yang berkaitan dengan hukum yang Nabi tak suka. Maksiat ke, bila sebut cerita pasal zina ke, Nabi tinggi suara. Bila cerita pasal misalnya mencuri, Nabi tinggi suara. Cerita pasal orang meninggalkan solat, Nabi tinggi suara. Tapi kalau cerita soal-soal misalnya dengan anak-anak, Nabi turun nada suara dengan lemah lembut. Jadi kita ikut Nabi. Tuan-tuan, ini dia tuan-tuan. Jika anak dalam persetujuan, kita ikut persetujuan, dia belajar menyayangi diri. Dan jika anak hidup dalam caci maki, sebab tu tuan-tuan ibu bapa, jangan caci maki anak. Jangan caci maki. Saya pesan, jangan. Biarlah anak kita perangai buruk macam mana pun, jangan caci maki. Kita kata orang untuk mendidik. Kita ibu bapa lebih kepada mendidik. Sebenarnya Islam lebih kepada mendidik, bukan menghukum. Kita faham tu? Tuan-tuan bacalah Quran. Allah ayat-ayat Quran banyak kepada mendidik, bukan menghukum. Tapi hari ini ramai orang suka menghukum. Jangan mendidik. Mendidik. Didik itu penting. Didik macam mana? Cakap. Kalau anak tak solat, beritahu. Main-main dengan ayah main. Elok tolong ambil expired. Macam pagi-pagi nak kejut bini misalnya, bini tak bangun, kejut je elok. Pegang ibu kaki dia, betis dia, bangun yang. Dia tarik selimut, main tarik selimut, semua dah habis. Kena sambung tuan-tuan. Ini dia. Jika anak hidup dalam galakan, dia belajar jadi yakin. Jadi anak-anak kita kalahkan dia. Kalau dia lemah ni apa, kita kalahkan dia. Boleh lagi ni. Kalau anak kita misalnya dia belajar matematik rendah, boleh lagi. Angah boleh belajar ni, insya-Allah. Angah boleh pandai ni, Angah boleh berjaya ni. Beri kata-kata yang positif. Macam tu orang datang ke surau. Jangan kawan kita orang jiran orang sini kalian tak rendah. Ada salah-salah tempat bila orang tu pencing datang, orang surau cakap apa? Selamat tak nampak surau. Orang mulut sedap tu. Jadi kawan tu datang sekali, lepas tu belah tu tak kira dah. Sebab mulut orang surau laser penuh. Tak ada insurans. Itu salah dakwah. Dia patutnya bila orang datang, kita welcome dia. Alhamdulillah Pak Haji, alhamdulillah. Jangan peli-peli seolah-olah macam kita dahulu suruh 20 tahun macam kita dah pandai penuh, dah bagus penuh. Tak baik sebenarnya. Ramai orang nak berjinak ke suruh-suruh. Tapi tengok orang suruh misalnya tak begitu mesra alam. Datang-datang misalnya, ni mau nampak suruh, ni pintu je, ni pintu suruh. Ni jamban, ni jamban, panas. Ni dia. Ini hari-hari. Kenal kalau minta buat tahlil, jemput dia. Orang tu, orang dah tahu. Jangan peli-peli orang, jangan apa orang nak jinak-jinak kat surau. Termasuk juga anak muda ataupun anak-anak yang baru keluar penjara. Saya buat dalam penjara, kenapa dia orang masuk penjara balik? Kenapa pendari dadah? Masih jadi pendari dadah balik. Apa nak masuk masyarakat tak terima. Bila datang surau je, dah cakap sama sendiri. Jaga-jaga. Kasut pun dia jaga. Topik ledah jaga-jaga. Malam ni ada orang penjara datang, jaga. Dia dengar, lepas tu dia pergi balik. Baik dia pergi kat tu, kawan-kawan pandai dadah, semua welcome dia. Brother, relax brother. Relax brother. Ini dia. Kita dengan pakai jubah dengan kopiah, muka pun ketat macam kapet tak siap. Jaga-jaga. Tabung, hilang. Tabung, sorok, duduk. Jangan letak duduk. Jangan, korban. Kalau hilang juga, kita angkat itu sebagai sedekah. Ada masjid normal setiap hari hilang tabung. Saya nak sebut masjid mana? Ada. Buat masjid terlalu besar, tak boleh, hilang. Okey, tuan-tuan. Dia habis. Mana? Okey, sikit lagi tuan-tuan, tak habis ni. Jadi tuan-tuan, kalau anak kita saya tuan-tuan, kita selalu beri galakan. Kita selalu, kalau anak lemah, dia gagal muda, kita pujuk dia, peluk dia.
Kita beri dia semangat. Jangan kita condemn dia. Kalau orang datang ke rumah apa, jangan cerita pula ataupun dia beradik dia, ini memang dia tak pandai. Dalam adik beradik ni paling bodoh sekali. Ni ikut mak dia ni memang bodoh. Jangan labeling. Jangan kita melabel. Tahu boleh? Jangan kita misalnya menghukum pada anak kita. Tahu boleh? Itu yang penting. Tahu boleh? Jadi sebenarnya tahu boleh? Saya dah tengok jam. Kalau ada soalan sebelum saya tutup. Tahu boleh? Tuan Haji. Sila Tuan Haji. Saya nak tanya saya, bagaimana caranya nak membawa anak-anak muda remaja ke dalam majlis ilmu di masjid-masjid dan surau-surau? Bagus soalan Pak Jali. Ini soalan isu semasa. Pak Jali ni dia tanya soalan semua isu semasa. Bagaimana nak bawa anak-anak muda ke surau-surau kita? Ni macam majlis-majlis macam ini. Salah satu ialah kita adakan majlis-majlis yang mana kena cita rasa remaja. Cita rasa remaja. Mana jangan cerita pasal orang tua je, hidup mati. Jadi orang tu muda-muda dia tak suka dengan orang yang muda tu. Dia nak dengar juga contoh misalnya. Macam contoh, saya ada VCD saya ni. Tahu mana? Dia hidup tentang apa tuan? Ni, saya pergi ceramah dekat masjid Alimiah. Ada tuan. Ni tentang remaja. Kenapa remaja makin jauh? Ni saya fokus pada remaja. Dan kita cakap pada remaja apa yang perlu buat. Dan mungkin juga kat surau kita buat juga aktiviti tentang misalnya berkaitan rapat dengan motivasi remaja. Kita buat juga tentang misalnya berkaitan dengan akademik remaja. Kita buat misalnya. Jadi kita nak tarik remaja ni. Sebab remaja ni, satu lagi remaja ni semua dia kalau kita orang surau, insya-Allah masa remaja macam budak-budak tepuk belakang dia, insya-Allah dia rasa dekat. Tuan. Dan yang penting juga ialah ibu bapa lah. Yang peranan penting sekali mak bapak. Kita selalu datang ke masjid, ke surau, bila ada orang, baiklah ikut ayah main ikut ayah. Kena sabar. Nak bawa anak-anak di kadang-kadang bila nak bawa cakap apa? Alah ayah bilang mama dah tua, nak mati, kita lambat lagi. Pergilah dulu. Jadi kita nak kena selalu, jangan marah. Marilah. Sebab orang remaja-remaja ni macam kemarin, marah pun dah tak ada guna, pukul pun dah tak ada guna dah. Besar ni saya nak pulang, badan besar sikit, kita pukul dia pun nak pukul kita. Itu ada anak dalam belasah bapak ni. Betul? Jadi kalau boleh kita dekat dengan remaja. Yang penting ialah ibu bapa, peranan ibu bapa, peranan jawatan surau. Lepas tu ada program-program yang berkait rapat dengan remaja. Banyak program-program yang berkait rapat dengan remaja. Motivasi remaja, tentang misalnya tentang kerjaya remaja. Macam tadi, Akmal ni doktor. Adik-adik sebelah ini apa kau ni? Engineer. Ni kau ni dia apa? Kau dah habis sekolah? Dah habis sekolah lah? Ingat sama ya, engineer, doktor. Ada yang kecil-kecil ni dia apa? Jadi kita banyak program-program di surau yang kata orang boleh menarik remaja. Dan kita juga bapak-bapak lah kena selalu usaha lain yang remaja nak supaya datang ke surau. Yang tadi okey, bagus. Ada lagi? Kita ni sebagai orang lama, ayah, kita selalu buat cara yang baik. Masjid, surau, ya betul. Royong kan. Tapi itu kita role model lah. Tapi kenapa macam orang-orang yang berdekatan yang kita, contohnya anak-anak kita, anak-anak saudara kita, tak mengikut role model kita? Okey, terima kasih. Saya kena ingat orang saya boleh berperah kali. Di Mekah saya sembahyang, saya duduk sebelah tu ialah orang Arab. Dia cakap dia boleh cakap bahasa Inggeris. Dia cakap dengan saya apa? Dia kata, Tuan Haji, dia tunjuk Quran. Sementara nak tunggu isyak, dia tunjuk Quran baca. Jadi baca Quran surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah menunjukkan apa tuan-tuan? Salah satu ayat ialah mana Allah, maknanya Nabi kecewa sebab apa? Abu Jahal tak masuk Islam. Abu Jahal lahir di Mekah tak masuk Islam. Tuan-tuan bayangkanlah Abu Lahab. Jadi Pak Ali kata tadi, kadang-kadang kita nak bawa saudara-saudara kita, walaupun kita tunjuk contoh yang baik dan sebagainya itu, kadang-kadang orang jauh dah datang. Orang yang tak ada kena-mena dengan kita datang tolong kita. Jadi sebenarnya ni semua ialah kita kata hidayah. Tetapi kita Pak Ali jangan berputus asa.
kita tetap kata orang tu tarbiyah pada saudara mara kita ni. Dengan cara apa? Dengan cara tunjuk contoh yang baik. Kita kena tunjuk contoh. Nabi SAW orang ikut Islam kenapa? Kerana akhlak Nabi. Jadi kita ni juga, jangan buat anak kita tak datang pun, kita balik rumah ni, balik anak tak datang kuliah maghrib ni, kita balik rumah cakap tak dia, kau ni memang ayah suruh masjid saya, orang malu ayah ni tak. Kau ni memang anak tak ada guna lah. Baik kau pindah lah, duduk Bukit Jelutong duduk sana ni, duduk sini nak malu. Jangan. Kita wujud. Banyak kita cerita dengan anak kita. Ni ayah tadi dengar ceramah tadi, bagus ceramah tu, gini. Kalau mungkin dengan ceramah dalam sejam, kita boleh cerita 10 minit kepada anak kita, cukup. Korban dia dengar dan datang ke surau. Datanglah ke surau, InsyaAllah ya. Jadi Islam lebih kepada mendidik, Islam lebih kepada tarbiyah, Islam lebih kepada memujuk dengan hikmah. Allah kata sampaikanlah dengan hikmah, bukan dengan menghukum, dengan kata-kata menghina, dengan maki harum. Islam tak ajar, Nabi tak ajar. Kalau ada misalnya orang macam ini datang pergi ceramah, tuan-tuan memuarakahlah, baguslah, tak payah tengok. Saya tak dengar. Sebab tuan-tuan balik mana ni, insyaAllah bukan Quran, bukan tafsir. Yang baca Quran ni bukan tafsir. Allah kata apa? Wahai Muhammad, sampaikanlah dengan penuh hikmah, dengan bijaksana, dengan lemah lembut, pujuk. Orang yang balik, kalau anak saudara kita boleh datang, pujuk dia, pergi jumpa dia. Jangan pula kata kau ni memanglah anak saudara Pak Ali selalu pergi surau, orang baik semua, kau kenapa jadi macam ni? Takkan kata nanti kau nak masuk neraka, aku masuk syurga. Macam tu cakap apa? Mana kau tahu kau masuk syurga? Datang aku masuk dulu pada kau. Kata apa? Orang sekarang pandai jawab tu apa tu? Jadi kita cara berhikmah, cara berhikmah cakap, ni malam ni ada majlis ilmu kat surau, datanglah insyaAllah. Mungkin ada sekali tak datang, 2 kali tak datang, 3 kali tak datang balik. Nabi berdakwah, tengok, ada setengah-setengah tu bertahun-tahun. Boleh? Sayyidina Abbas masuk Islam, Ali dulu, Ali berbulan. Sayyidina Abbas awal masuk Islam. Apa tu Sayyidina Hamzah awal, tapi Abbas lambat sikit. Sufyan tengok, Hendon tengok. Kalau kita pergi ke sana ke Mekah, tunjuk macam mana, mana di medan Uhud, macam mana, tu Hendon nak koyak ni, Hamzah punya jantung nak keluarkan. Tahu boleh? Nak Uhud. Jadi macam mana? Dan akhirnya Hendon masuk Islam dan Nabi maafkan. Satu, kita orang Islam kepada jangan berendam, dan jangan tidak memaafkan. Walaupun orang tu sakit hati kita, tak apa, jiran sakit hati ke, siapa sakit hati ke, kita jangan. Hubungkan silaturahim. Allah tak suka orang yang memutuskan silaturahim. Kita hubungkan silaturahim. Baik semua. Senang saja tuan-tuan, Nabi ajar. Jumpa orang Islam yang kita kenal beri salam, jumpa yang tak kenal beri salam. Satu lagi senyum, mudah ni, beri salam, Assalamualaikum. Walaupun yang kita tegur tu muka dia ketat, dia beri salam, Assalamualaikum. Dia tengok kapel lah, jawab tidak. Mungkin dia menyapa penuh. Tengok Pak Ali ni sibuk penuh kat surau, nyapa. Bila Pak Ali beri salam, ada. Kita jangan kecil hati, beri salam lagi. Orang yang beri salam dapat pahala, orang yang jawab salam dapat pahala. Kalau tak jawab, itu dia dengan Allah. Jangan pula kata, aku beri salam kau tak jawab. Kau tak tahu hukum beri salam kau. Mau bertumpuk ke? Bapak tak betul. Mau? Jangan. Dia tak jawab. Okey dah. Esok boleh lagi. Lama-lama insya-Allah kamu boleh tarbiyah dengan cara yang lemah lembut, dengan sabar. Okey? Baik tuan-tuan, saya ingat kalau tak ada apa lagi balik saya takut kat sinilah. Kan soalan daripada kaum ibu nak tanya kepada alhamdulillah balik malam ni. Allahu akbar. Bagus. Apa kaum ibu balik rumah nanti nak didik anak, betul Kaum bapa nak didik anak juga. Jadi kita sama-sama nak mendidik tuan-tuan. Baik, akhir kalam lah tuan-tuan. Jadi kita dalam mendidik anak nak jadi ibu bapa yang cemerlang, anak yang cemerlang, anak yang kata orang tu berjaya di dunia dan di akhirat. Kita nak anak kita berjaya di dunia dan juga berjaya di akhirat Jadi apa yang perlu kita buat ialah, yang pertama sekali, kalau ikut Imam Al-Ghazali, mana kita berilah ilmu fardu ain. Fardu ain yang kedua, ilmu fardu kifayah. Kifayah ni apa tuan-tuan? Dia sekolah sekarang sekolah belajar ilmu matematik, ilmu sains. Orang Islam perlu menguasai ilmu akademik.
Alhamdulillah hari ini tuan, pakar jantung orang Islam, pakar bedah orang Islam, engineer orang Islam, yang menjadi pilot orang. Kalau dulu nak cari pilot orang Melayu pun kurang. Hari ini alhamdulillah captain ke apa, ramai dah berhijrah ke Etihad. Kemudian berhijrah bekerja dekat Hong Kong, dekat China, dekat Tokyo. Anak-anak kita ada yang dah bekerja di Dubai, di Qatar. Ni orang Melayu Islam ni bagus. Ilmu fardu kifayah. Ada ilmu patutnya dulu, ya, topan. Didiklah anak kita. Ini. Kemudian, dah saya pesan akhir sekali, kalau anak kita ada masalah apa, bawalah jumpa. Bawa jumpa, jangan malu. Jangan malu tuan. Ada orang kadang-kadang dia malu nak jumpa saya. Dan dah bawa juga setelah budak dah teguh. Di dalam Islam, kita adalah ada 4 perkara ni dalam mendidik anak. Yang pertama ialah pencegahan. Yang kedua ialah penyuburan. Yang ketiga ialah pengembangan. Yang keempat ialah pemulihan. Tapi kita ni banyak buat apa? Pemulihan. Lepas tu pemulihan dadah, pemulihan akhlak. Dia sepatutnya pencegahan. Kau tengok anak telah nakal sikit, bawa kaunseling cepat-cepat. Bawa cepat-cepat. Kita suami isteri misalnya dah mula masa muka, kahwin 3 tahun dah tidur masing-masing, cepat-cepat bawa, repair. Memperbaiki. Dia tak ada. Anak 2, saya kadang sedih. Saya buat kaunseling kadang-kadang. Anak 2, anak 1 dah nak bercerai. Baru ni saya bagi ceramah dalam masjid, apa sebuah tempat. 100 orang janda-janda. Janda semua. Muda-muda, separuh umur 30 tahun. Muda-muda lagi. Pak habis ceramah jumpa saya, Pak Haji, tolong cari saya suami. Siapa-siapa nak malam ni daftar dengan saya. Tak. Tapi Nabi ajar apa? Kalau cari janda, carilah janda anak 8, anak 12 ya. Nak bela. Tengok kau. Bila anak 12 8 tu diam. Jangan ambil janda yang tak ada anak tu sebab apa? Bila kahwin dengan janda ni lebih apa? Iaitu untuk membantu ya. Untuk membimbing. Bukan kerana nafsu sangat. Nabi kahwin dengan wanita-wanita ini ialah untuk membantu. Ni anak-anak ni tengok ya. Tolong bayarlah ibu saya anak 5 tahun, 6 tahun bayar cucu-cucu saya. Ya Allah, sedih saya. Kenapa ini kes perceraian banyak? Kenapa? Ni masalah duit, kewangan. Masalah suami isteri sibuk. Gaji 3,000 tapi perbelanjaan 6,000, lebih pada pendapatan. Gaduh lah, kalian gaduh. Ni ibu-ibu kalau anak dara ada, orang Pinang nak kahwin ke apa, jangan mahal. Jangan letak pula syarat SPM 7,000, diploma 9,000, degree 12,000, master 15, PhD 30. Terus tak kahwin. Ada lelaki baik, jalan aja. Kalau mampu kemah dua cukup. Kalau tak mampu ikan sarden je, tak apa. Yang penting apa dalam Islam? Akal. Dia nak menunjuk nak buat apa? Duit tak ada. Berapa ramai jumpa saya, Haji, kami bergaduh nak bercerai. Kenapa? Mak dia tu nak 11,000. Saya tak ada duit, saya pinjam pay rakyat. Ibu kemah tu bayar 20. Bergaduh pasal tu. Jangan bebankan pasangan baru. Jangan bebankan tuan. Ikut kemampuan. Jangan ikut jiran kita. Jiran kita buat 20 kemah, kita 20 kemah. Ni besok lusa ni hari-hari 3 hari ni pergi kahwin. Tengok kadang perlu kahwin cara besar-besaran. Tak sampai 3 bulan dah bercerai. Saya tuan buat kes ni. Lepas tu saya boleh bercakap, ni tuan-tuan rakam ni keluar. Tuan-tuan boleh tengok saya kat YouTube. Ni bukan satu YouTube. Tekan je Hushim semua keluar. Tekan nama saya Hushim keluar. Puan-puan, saya cakap terang. Jangan puan, kita anak-anak muda nak kahwin kenapa, jangan bebankan mereka. Mudahkanlah. Tahu boleh? Sebab bila dapat anak nanti pun dah nak beli susu pula. Dah jumpa bapak betul minta susu. Ya, ada jumpa saya. Ada jumpa. Kadang kita dah pencet. Tuan Haji pening kepada saya, menantu saya minta susu dengan saya. Nak bagi minum anak. Saya pencet dapat 1,500. Sekali minta 100, sekali minta 200. Anak masuk buat saya juga. Dalam macam tu baik saya yang kahwin. Pula betul kan. Jadi tuan boleh ibu-ibu baru kan. Ini dia tuan boleh. Jadi belalah anak kita ni tuan boleh. Jadi kalau misalnya tuan nak baca buku saya, ada sekian kat mana? Kat luar saya bawa ni.
Ini buku-buku. Ini saya tulis sendiri, cetak sendiri tuan-tuan. Jadi saya jual murah je kat luar tu. Boleh tuan-tuan ni. Ini tuan-tuan. Ya. Ini RM10 satu. Tuan-tuan kat kedai buku tak ada. Tuan-tuan. Ini dia. Bukan apa baca. Balik rumah baca suami isteri. Duduk atas katil baca. Satu lagi saya pesan, janganlah kita ni melalaikan diri dengan kita kata duduk main gadget. Profesor Dr. Malik bin Nabi, pakar kaji sosial, dia kata tamadun manusia ada 3. Tamadun pertama amat rendah. Tamadun rendah apa dia? Orang suka main gadget, suka baca Facebook. Yang kedua, tamadun sederhana. Ini ialah apa? Orang yang suka, iaitu mengumpat. Tamadun paling tinggi ialah tamadun yang orang suka membaca. Dia kalau kat rumah kita baca buku, anak kita baca buku. Budaya baca, kalau boleh masuk rumah, buku. Jangan masuk rumah, tinggal mangkuk. Akau. Ya? Tapi bila suami nak makan, kau bagi pinggan plastik. Sedih betul ini buku psikologi perkahwinan Pak Haji. Ini Pak kita kahwin hari je khusus. Ini baca. Ini untuk pasca perkahwinan dan semua. Sehingga orang bagi hadiah orang nak kahwin. Besok pun saya bagi hadiah orang nak kahwin. Selamat pengantin baru Ahmad dan Mila. Bagi dia. Kalau bagi pinggan mangkuk, dia bergaduh, pecah pinggan mangkuk, jendul lagi. Ni pagi-pagi dia baca ni. Kadang-kadang kita ada konflik rumah tangga, ya. Dan jangan bergaduh kepada anak. Suami isteri nak bergaduh, jangan depan anak-anak. Jangan, tak bagus. Anak 4 tahun dah faham tau, mak bapak bergaduh. Pergi sekolah dia dah cerita dekat kawan dia. Kat rumah bapak kau bergaduh tak? Mak aku pagi tadi kan, di balik pinggan sikit, ini dari bapak aku. Bagus tu. Mak kau pandai. Lepas cakap. Anak-anak serumah kan cerita. Lepas dia bergaduh. Kalau bergaduh masuk bilik air, pasang air banyak, mandi sampai lemak keluar. Jangan bergaduh depan anak-anak. Tak elok. Aku mungkin InsyaAllah baca tu boleh. Ini buku motivasi tuan-tuan. Saya suka punya buku di English je. Bapak-bapak perlu ada motivasi, nak motivasikan anak. Jika anak nak motivasikan anak, mungkin tak ada idea. Belajar betul belajar betul. Anak bertanya, belajar betul macam mana Pak? Kau belajar betul, jangan tanya banyak. Sopak lah, tak tahu belajar. Ilmu tak ada, baca. Tuan-tuan boleh? Saya percaya hari ini semua orang ada ilmu ini tentang remaja. Ini boleh dengar dalam radio, letak dalam kereta, dengar anak remaja. Yang ini yang selalu kat TV. Tuan boleh? Saya selalu kat TV ke motivasi pagi. Tuan boleh? Ini pun video, boleh? Boleh tengok kawan. Jadi apa? Tuan Haji, saya nak cakap tu terang tuan boleh? Malam ni saya tengok kawan saya rasa puas. Walaupun saya penat sebenarnya. Tuan boleh? Bisa apa hari-hari? Boleh? Tapi saya tengok tuan-tuan orang ni, Allahu Akbar. Kalau macam inilah ramai datang dengar dan balik kita apply kan. Saya tak mau lain lah. Babak peluk tadi pun dah cukup lah. Balik tak apa balik. Peluk cucu tak apa, peluk anak perempuan tak apa. Jangan peluk bapak mentua, mak mentua sudah. Kalau mak mentua muda, kalau mak mentua muda kita peluk, bapak mentua juri mata dia. Betul? Tapi kalau bapak mentua, mak mentua pun dah tua, kita peluk lagi bagus. Sebab apa? Bapak mentua, mak mentua macam mak kita juga. Betul ya? Peluk, saya kata peluk tadi. Saya ulang banyak kali. Kenapa peluk? Sebab bila peluk boleh mencegah semua masalah-masalah gejala sosial. Dan bila peluk emosi sihat, dia akan naik ke ni IQ akan pandai. Tenang. Tuan boleh? InsyaAllah saya rasa tuan-puan yang hadir pada malam ini semua boleh balik dan boleh kata orang tu mengapplykan. Dan insyaAllah saya doakan tuan-puan semua mendidik anak dengan cemerlang dan anak tuan-puan semua berjaya lah di dunia dan di akhirat. Dan saya doakan juga suara itu makmur. Alhamdulillah, seronok saya tengoknya. So saya dah ambil gambar semua lah. Kita keluar YouTube ni. Ni dia. Betul-betul aircon tengok tuan. Ya Allah, ni aircon baru macam ni ke lama? Lama lah tapi nampak terjaga, terurus. Boleh? Alhamdulillah, tuan-tuan jagalah semua ni elok bersama-sama. Semua dapat pahala tuan-tuan. Tuan boleh? Itu dia. Dan banyakkan majlis ilmu, insyaAllah kita akan dapat menapani anak-anak kita ni. Tuan-tuan duduk di Bandar Kelang tentunya. Di Bandar Kelang, Bandar Suara tu bukan kampung. Ini bukan kampung. Jangan kata ini kampung, tak. Ini bandar, pinggir bandar. Dalam Selangor paling banyak universiti. Ingat, jangan kita duduk di Selangor negeri paling maju. Tuan-tuan,
Ini kita bukan duduk ni di luar bandar, tuan. UiTM ada, Universiti Melaya ada, saya lupa syarah Melaya, Universiti UKM ada, USIM ada. Ni ada universiti baru pula kat Putrajaya, Allah Akbar. Selangor hanya saya ingat ada berpuluh-puluh universiti swasta dengan cerita. Jadi kalau kita orang Selangor tak ambil peluang nak belajar, memang rugi. Orang lain daripada Afrika datang belajar kat Malaysia, orang daripada Arab datang belajar ke sini. Saya kat Universiti Melaya tu ada dekat 32 bangsa datang belajar. Kita di Selangor ni buka mata bagi anak pelajaran ni. Pelajaran saja boleh mengubah anak-anak kita. Ini macam mana? Satu hari doktor pakar. Kalau doktor pakar pun sakit puan ke jantung? Sakit puan, bagus. Nampak? Sebab doktor sakit puan paling banyak boleh pakar. Dia tuan Imam, apa dia? Saya nak menanyakan soalan? Boleh doktor, sini. Soalan lah. Saya masukkan dia. Saya banyak buat pendidikan biasa sajalah. Punca kegagalan di masyarakat di anak wanita. Saya merasakan satu saja. Bapa ada support apa yang kepada anak. Niat bapa baik. Tetapi bila bapa sendiri yang tidak melakukan. Contoh, saya banyak mengajar Al-Quran. Contoh, anak-anak pun dia sangat suka dengan mengajar Al-Quran. Tapi mak bapaknya lebih suka mengajar anaknya belajar bahasa Inggeris. Ada siapa lah. Bagus Tuan Imam ni. Saya dah kelas bukan apa Tuan Imam beritahu soalan ada dua lah. Paling ini berapa kadang-kadang bukan apa lah kita kata Tuan Imam iaitu kita dalam Tuan Imam maksudkan tu bila anak belajar Quran ke, belajar sekolah agama ke, kadang-kadang kita mak-mak tak bersungguh-sungguh. Tapi kalau tuition yang kat luar tu bukan main bersungguh-sungguh lagi. Contoh Tuan Imam tapi kalau bapak belajar Quran, belajar apa, kita macam ambil sampai level. Sebab apa? Yelah sekarang ni orang tengok apa? Orang tengok kepada akademik. Termasuk tapi sebenarnya tuan-tuan kita perlu seimbangkan di antara akademik dan juga agama. Sebab agama ni asas yang kukuh tuan-tuan. Mana anak-anak kita ni, dia kita campak mana-mana pun kalau ada akidah yang kuat, insya-Allah. Ini macam Iqbal. Satu hari dia belajar kat London betul tak? Dia belajar kat London. Mana tahu? Dapat beasiswa, baru marah belajar kat London. Dia pun dah basic agama bagus dalam surau. Dekat sana pun ada surau, ada masjid di London. Tapi kalau tak biasa, kat surau masjid, pergi sana, keliling itu penuh dengan apa? Dengan rumah urut, dengan itu. Dah hari budak ni jadi doktor, tapi doktor bagian rumah urut. Betul. Tapi kalau dia balik jadi seorang doktor, baru hari ni tuan-tuan, doktor jadi imam, lawyer jadi imam hafiz. Hari ni nampak tuan-tuan? Sebab cara didikan tu, saya sangat setuju dengan apa yang Tuan Imam cakap. Jadi kita sebagai bapa ni, bila anak kita datang mengajar-mengaji, balik rumah bukan apa, kita pun terlaki juga. Anak depan baca balik, kita baca balik. Jangan kita memberatkan sebelah saja. Tuan-tuan kita kena seimbang. Sebab dua-dua ni fardu ain, fardu kifayah, dua-dua penting untuk kita, terutama orang Islam. Sebab kalau boleh menguasai dunia, nak menguasai dunia, mesti dua-dua ilmu ini. Nampak tu? Nak jadi saintis, nak jadi saintis walaupun dalam Quran ada, tapi kita kena belajar ilmu fardu kifayah. Kena pandai matematik, kena pandai sains. Tapi jangan pandai sains, pandai apa? Tuition sains, matematik, beri-beri. Tapi Quran, saya banyak juga buat course ni kadang-kadang. Dapat 8A, 10A, belajar universiti, tapi sembahyang tidak. Sembahyang tidak. Bila kahwin masalah. Bila isteri kata, bang jadi imam, suami cakap apa? Tak ada, aku tak boleh jadi imam. Aku tahu baca Fatihah je, lain tak ada. Kesian. Kadang-kadang Fatihah aku tak tahu. Saya ada buat kaum sendiri seorang, Fatihah aku tak tahu. Tuan, akhirnya bercerai-berai. Jangan tuan-tuan. Jadi kita naklah seimbangkan, insya-Allah. Okey. Baiklah tuan-tuan, saya ingat kita pun dah lewat dah malam sikit. Minta maaf saya ambil masa lebih. Tapi saya rasa dekat hati saya dengan tuan-puan. Sebab tajuk malam ini pun menyentuh kita, iaitu tentang pendidikan keibapaan.
InsyaAllah kalau ada masa lagi, kalau dijemput Pak Ali saya datang lagi insyaAllah. Topik saya banyak, 4 buku saya ni ada 10 bab. Saya selalu pergi ceramah satu bab. Jadi boleh insyaAllah kita boleh bersama-sama. Jadi saya rasa itu sajalah untuk malam ini. Terima kasih. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. They say that love never lasts, that love never lives to see another day. But what I know deep down inside is what I feel, and it's so real. I gave it up all for you, and there ain't nothing that I won't do. All I know deep down inside is what I feel, and it's so real with you. Allah, every day I'll try to be as true as I can to you, 'cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. Yes, every day I'll try to be as true as I can to you, 'cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. They say you're out of your mind, don't you know that love fades away? They say it only brings you pain, but what I feel is so real. I give it up and turn to you, 'cause I know what your love can do. Oh Allah, open up our hearts and make us feel how it's so real with you. Allah, every day I'll try to be as true as I can to you, 'cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. Yes, every day I'll try to be as true as I can to you, 'cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. Every day I'll try to be as true as I can to you, 'cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. Yes, every day I'll try to be as true as I can to you, 'cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. Yes, every day I'll try to be as true as I can to you, 'cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. Yes, every day I'll try to be as true as I can to you, 'cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. Awakening Records presents The Path. The highly anticipated debut album from American Muslim artist Roif, featuring 12 incredibly uplifting tracks, including original hits You Are the One and So Real featuring Maher Zain, and many timeless classics. The Path, in stores and on iTunes. Get yours today. Assalamu alaikum, this is your brother Raif, and I'd like to thank you for watching this video.
Join me on Facebook, Twitter, and Instagram and let me know what you think. For more awesome videos from Awakening Records, don't forget to subscribe.